الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah duha hari ini. Hari ini 1 Zulhijjah. Selamat menyambut 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan bertambah amal ibadat kita. Amin. Amin. Juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rasmiyati binti Mansur. Hari ini sambungan kitab Ensiklopedia Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Disiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan, Allah kurniakan kebaikan. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Ta'ala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti mana yang dimaklumkan tadi, hari ini adalah 1 Zulhijjah, merupakan hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, afdalu ayyam indallah, yakni ayyamil ashar. Sebaik-baik hari yang Allah Taala telah ciptakan di atas muka bumi ini adalah hari yang disebutkan sebagai 10 awal Zulhijjah. Dan semua amal soleh yang kita lakukan dalam tempoh 10 hari ini tidak sekadar dicatat sebagai amal ibadah, bahkan akan dicatat sebagai amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada orang yang keluar berjihad, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ikhlas dan melakukan amal soleh ini dan semoga Allah Taala terimalah amal-amal kita dan Allah Ta'ala mencintai amal-amal yang telah kita lakukan. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada muka surat 204 dan kita akan tengok selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda Nabi SAW telah menghantar ada 4 sariyah sebelum berlakunya peristiwa peperangan Hunain. Peristiwa ni, 4 sariyah ni dia berlaku dalam tempoh kurang 19 hari. Kalau ibu-ibu tengok daripada muka surat 204, 205 dan 206, yang ini adalah 4 sariyah yang berlaku selepas peristiwa Fatu Mekah. Muka surat 208, di situ adanya peristiwa perang Hunain. Okey. Daripada pembukaan kota Mekah sampailah perang Hunain. Perang Hunain ni dia berlaku 19 hari selepas pembukaan kota Mekah. Jadinya sariyah yang dihantar oleh Nabi SAW yang sebanyak 4 kali ni, ada
Sariyah Khalid, Sariyah Sa'ad, Sariyah Amru bin Al-As dan Sariyah Khalid lagi sekali tu dia berlaku dalam tempoh 19 hari lah. Kurang daripada 20 hari itu Nabi SAW telah menghantar 4 sariyah. Dan 4 sariyah ni dia punya matlaman dia jelas, iaitu meruntuhkan semua berhala yang disembah oleh Quraisy. Berhala-berhala yang gergasi-gergasi ni yang telah diletakkan oleh Quraisy ni di penjuru-penjuru Mekah yang khusus, misalnya di Nakhla, di Ruhab, di Mushailal, di semua kawasan-kawasan yang telah ditandakan dan adanya berhala-berhala besar ni yang dibina oleh orang-orang Quraisy dan dipimpin oleh kabilah-kabilah di bawah Quraisy ni, semuanya diminta oleh baginda Nabi SAW untuk dirobohkan, diruntuhkan. Apa pengajaran yang kita belajar di sini? Iaitu baginda Nabi SAW sebelum Nabi ni ada kuasa ataupun diangkat menjadi pemerintah, baginda Nabi SAW nampak tak berhala-berhala di Mekah? Nabi nampak. Cumanya Nabi tak boleh buat apa-apa tindakan. Nabi tak boleh buat apa-apa tindakan. Nabi tak boleh terus robohkan. Tak boleh. Yang Nabi SAW buat adalah meluruskan akidah umat Islam ketika itu. Nabi hanya boleh kita kata convince orang-orang Mekah ketika itu beralihlah daripada penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala-berhala tu diusir tak? Tak diusir, tak dirobohkan. Namun saat baginda Nabi SAW memiliki kuasa menjadi pemerintah, benda yang paling awal baginda buat adalah merobohkan terus berhala-berhala yang disembah oleh Quraisy. Artinya apa tuan-tuan? Artinya dekat sini baginda Nabi SAW dalam hal pentadbiran ni, pertama sekali iaitu pentadbiran Nabi bertunjangkan kepada tauhid. Pemerintahan Nabi ni bertunjangkan kepada tauhid. Bukan sebab Nabi berdendam dengan orang-orang Mekah, bukan sebab ada kepentingan-kepentingan peribadi, bukan sebab adalah untuk merampas kekayaan bumi Mekah, tidak. Yang Nabi nak adalah meninggikan agama Allah dan meninggikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang membawa kepada kesyirikan, semuanya akan dihapuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah teladan kepada semua pemimpin-pemimpin Islam. Yang inilah teladan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Hari ini kalau kita tengok, kalau agenda-agenda yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan agama ni, saya minta maaf saya sebutlah. Ini kalau dari sudut saya, sudut pandang lah. Kita akan lihat kebanyakan pemimpin-pemimpin Islam ni hari inilah di bawah OIC ni, kebanyakannya adalah bertunjangkan kepada kepentingan peribadi lah. Kepentingan peribadi. Tidak ada pun yang nampak lebih menjurus kepada keutamaan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Mungkinlah kesilapan saya yang saya nilai adalah dari sudut zahir. Mungkin dari sudut batin mereka jiwa agama, tapi terhalang dengan polisi-polisi tertentu, wallahu alam, saya tak tahu. Tapi kalau kita tengok baginda Nabi SAW memang walk the talk lah, cakap serupa bikin. Dia nak tinggikan agama Allah, berjuang untuk agama Allah. Tak sampai 100 hari, kurang daripada 20 hari setelah Nabi memegang tampuk pemerintahan di kota Mekah, Nabi terus robohkan semua berhala-berhala yang berada di kota Mekah. Okey. Zaman Nabi tak berkuasa, Nabi tak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab lebih kepada untuk menjinakkan hati-hati orang musyrikin. Kalau Nabi buat, maka seolah-olahnya baginda Nabi SAW ni sedang menyimbah minyak lah di kawasan yang berapi kan. Tambah lagi minyak, tambah lagi permusuhan. Jadi Nabi tak usir. Tapi bila Nabi memerintah, berkuasa, Nabi terus menjalankan tugas dia untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Ini cara baginda Nabi SAW. Okey, jadinya Nabi hantar 4 sariyah ni serentak, hampir serentak. 3 sariyah berlaku pada bulan Ramadan dan 1 lagi sariyah berlaku pada bulan Syawal. Okey, sariyah yang pertama yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid. Okey, sebelum kita nak bincang tentang sariyah ni, saya nak bawa ibu-ibu tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-21. Ini saya tak tunjuklah, ibu-ibu boleh notakan saja.
Iaitu Allah Ta'ala bercerita tentang manusia yang menyembah berhala. Kata Allah, ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka yang menyembah berhala ni, yang tidak mentauhidkan Allah, mereka lah orang yang khasiru anfusahum. Mereka lah orang yang paling merugikan diri sendiri. Mereka lah orang yang paling rugi. Ayat ni kita tak tengok orang lain. Ayat ni kita terujuk pada diri kita lah. Walaupun ayat ni khusus tentang penyembah berhala, tapi Allah Ta'ala kata, orang yang menyembah berhala ni, yang tidak beriman pada Allah, tidak mengabdikan diri pada Allah, mereka lah orang yang paling merugi. Rugikan diri sendiri. Kata Ibnu Kathir, kenapa Allah Ta'ala kata manusia ni rugi? Sebab dia telah menggantikan semua nikmat yang dijanjikan bagi seorang manusia yang kembali kepada Allah masuk syurga, dia telah gantikan dengan azab merana selama-lamanya di dalam neraka Allah. Semuanya Allah Ta'ala beri nikmat macam ni dalam syurga, tapi dia pilih untuk dapat azab dalam neraka macam ni. Allah beri nikmat makan ni macam ni, makanan seperti ini dalam syurga, dia memilih untuk makan azab di dalam neraka Allah. Dia gantikanlah. Dan Allah kata apa? Siapa mereka itu? Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka-reka. Mereka-reka ni lah, yaftarun adalah merujuk kepada berhala-berhala. Okay? Berhala-berhala yang dicipta oleh manusia ni, Allah kata ia adalah Tuhan-Tuhan yang direka-reka oleh manusia. Itu mesej yang saya nak sampaikan lah. Okay? Itulah Tuhan-Tuhan yang direka-reka oleh manusia. Zaman dahulu, boleh jadi mereka menyembah berhala tu dari sudut patung-patung. Zaman hari ini, boleh jadi manusia menyembah berhala tu adalah dari sudut duniawi dia. Dia menyembah wang ringgit dia. Dia menyembah bola sepak. Misalnya saya beri contoh. Ada orang dia menjadikan wang ringgit sebagai agama. Bola sepak, hobi dia sebagai agama. Sampai dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Inilah Tuhan saya. Apa yang membuatkan saya dapat duit, saya buat. Contohlah. Jadi Allah Ta'ala semua berhala ni Allah sebut sebagai yaftarun. Dia direka-reka. Dan Allah Ta'ala sebut manusia yang menyembah berhala ni di dalam surah Al-Ahqaf, Allah kata apa? Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Berhala ni dia akan jadi dua keadaan di hari akhirat nanti. Pertama kata Allah, apabila manusia ni dihimpunkan di yaumul mahsyar, berhala ni akan bertemu dengan penyembah-penyembah dia. Dan kata Allah Ta'ala, berhala itu akan menjadi a'da. Pertama, a'da. A'da ni iaitu menjadi musuh. Berhala ni menjadi musuh. Allah Ta'ala sebut, kalau kamu mengabdikan diri kamu kepada Allah, Allah ni akan menjadi pelindung. Dan Allah ni akan menjadi penolong. Ini selalu kita sebut. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Ta'ala ni dia menjadi pelindung dan dia akan jadi penolong. Dekat dunia Allah lah penolong dan pelindung, di hari akhirat Allah lah penolong dan pelindung. Tapi kalau berhala, di hari akhirat mereka akan jadi musuh kepada penyembah mereka. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kalau kita bayangkan seseorang itu dibicarakan di mahkamah, dia bawa seorang saksi ni yang dia harapkan, dia dah bagi makan, dia dah bagi tidur hotel, kan? Dia bawa daripada jauh ni, kamu saksi saya tau. Depan hakim nanti, kamu cakap dengan hakim macam ni, macam ni, macam ni. Sebab saya harapkan awak je. Kalau awak tak tolong saya tak ada bukti lain dah. Jadi dia memang buat sesuatu tu, memang dia jaga saksi dia ni, supaya saksi dia ni akan defend dia di depan mahkamah nanti. Sampai dekat depan mahkamah, depan hakim, saksi ni bermusuh dengan dia. Dia kata apa? Orang ni telah rasuah saya. Orang ni telah buat itu. Tuan-tuan bayangkan, macam mana perasaan si fulan ni? Contohlah, kita dapat rasakan betapa sakit hatinya dia, orang yang diharapkan sebagai penolong dia, sebagai pelindung dia, saksi ni di mahkamah nanti untuk backup dia, akhirnya menjadi musuh dia. Macam itulah Allah kata, berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu menjadi a'da. Mereka tu akan jadi musuh kepada penyembah mereka. Dan yang kedua yang menambahkan lagi sakit hati,
Berhala-berhala ni kata Allah, wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka itu akan sanggah kepada penyembah-penyembah mereka. Dia akan kata apa? Penyembah-penyembah ni kami tak pernah suruh pun dia sembah kami. Kami tak pernah suruh pun. Tapi mereka sendiri yang sembah kami. Kami tak pernah suruh pun buat macam ni ritual-ritual agama ni. Tapi mereka lah yang mereka-reka ritual ni. Maksudnya berhala yang disembah itu akan menafikan, akan menyanggah semua perbuatan penyembah-penyembah mereka. Okey. Kalau ibu-ibu tengok pada ayat ni, kita mungkin terfikirlah. Berhala ni kan patung. Takkanlah berhala-berhala ni akan bercakap. Dan apakah berhala-berhala ni akan bermusuh dengan penyembah dia? Kita kembalikan kepada sejarah berhala. Saya nak bawa ibu-ibu tengok pada zaman sebelum ni, bermula daripada zaman Nabi Nuh, berhala-berhala yang disembah oleh manusia sampailah ke hari ini, sebenarnya mereka adalah watak-watak orang saleh. Mereka ini adalah watak-watak orang saleh yang akhirnya menjadi sembahan generasi ke generasi selepas kewafatan orang-orang soleh itu. Ini yang berlaku lah. Maksudnya kalau kita tengok nanti kisah Nabi SAW, sampailah ke kisah hari ini, manusia-manusia yang menyembah berhala-berhala ni, semuanya berhala-berhala ni ada jantina dia. Ini lelaki, yang ini perempuan, yang ini itulah, yang ini. Dia ada je watak-watak dia ni. Sebab berhala-berhala ini adalah sebenarnya manusia yang telah dibina arca ataupun patung untuk mereka, lalu dijadikan sebagai sembahan oleh manusia. Bahkan hari ini sebahagian agama yang duduk dalam masyarakat kita ni, mereka juga menyembah dan berdoa kepada nenek moyang mereka. Kan? Menyembah pada roh-roh nenek moyang mereka, minta bantuanlah, dimakbulkan doa. Yang inilah yang Allah Ta'ala kata, semua tu akan jadi musuh mereka dan semua itu akan menafikan perbuatan penyembah-penyembah kepada mereka. Alright? Ini antaralah yang Allah Ta'ala sebutkan. Sebab itu kalau ibu-ibu baca surah Nuh, ibu-ibu akan tengok di penghujung surah Nuh, Allah Ta'ala ada menyebut 5 nama berhala. Pada surah Nuh tu, di penghujung tu Allah Ta'ala sebut ada 5 nama berhala. Kenapa Allah sebut nama berhala-berhala ni? Sedangkan banyak nama orang-orang saleh, Allah tak sebut pun dalam Quran. Semisal macam ibu Nabi Musa, kakak Nabi Musa, Allah tak sebut dalam Quran siapa nama dia, Allah tak sebut. Allah hanya sebut dia adalah ibu Musa, dia adalah kakak Musa, Allah tak sebut nama. Tapi berhala ni dapat tempat pula, disebut nama dia, ada 5 orang berhala ni. Pertama, sebabnya itulah permulaan kepada penyembahan berhala dalam sejarah hidup manusia. Nabi Nuh AS, dia adalah Rasul pertama yang diutuskan dalam kelompok manusia yang menyembah berhala. Okay, berhala tu start daripada zaman era tu. Okay. Allah Ta'ala sebut siapa pemula-pemula berhala ni, ini adalah 5 watak ni. Kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut nama berhala-berhala itu untuk tunjukkan kepada kita dia adalah berhala yang direka-reka. Yang direka-reka oleh manusia. Daripada berhala itulah dia turun daripada satu generasi ke satu generasi, satu generasi ke satu generasi, sampailah ke zaman kita ni. Okay, ni tuan-tuan boleh tengoklah. Okey, betul. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Azrina. Tu ayat 23 surah Nuh tu Allah Ta'ala sebut nama berhala-berhala tu. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, kita tengok syariah yang pertama. Syariah yang pertama adalah syariah Khalid bin Al-Walid. Lokasi berhala namanya berhala Al-Uzza. Kenapa berhala ni namanya Uzza? Siapa boleh bantu saya? Kenapa berhala ni namanya Uzza? Ustaz, syaitan betina. Okey, syaitan betina satu. Okey, kedua. Itu yang saya pernah dengar, Ustaz. InsyaAllah. Okey, kedua. Tak tahu tapi pernah dengar yang ni antara berhala yang paling besar lah, ketua berhala. Okey, baik. Macam tu lah. Okey, lebih kurang lah Okey. Al-Uzza memang dia adalah syaitan betina lah. Nabi SAW sebut pun dia adalah syaitan betina. Al-Uzza ni disembah oleh orang Quraisy
Sebab orang Quraisy namakan berhala ni sebagai Uzza sebab dia kata ni adalah berhala perempuan. Berhala perempuan namanya Uzza. Uzza ni adalah lawan kepada sifat Allah. Kalau Allah ada nama Al-Aziz, seolah-olahnya ni Allah lelaki lah, Al-Aziz, maka ada Allah perempuan namanya Uzza. Al-Uzza artinya yang maha perkasa lah. Yang maha perkasa. Tapi dalam bentuk mu'annas, dalam bentuk perempuan. Kalau muzakkarnya adalah Allah Al-Aziz, maka yang perempuannya Allah Al-Uzza. Ini yang direka-reka oleh orang Quraisy. Sebab tu Allah kata yaftarun tadi tu. Mereka ni mereka-reka. Okey. Baik. Jadinya kita setelah suasana menjadi tenang selepas pembukaan kota Mekah, Khalid bin Al-Walid bersama dengan 30 orang tentera berkuda dihantar oleh Nabi ke Nakhla untuk menghancurkan berhala Al-Uzza di sana. Patung berhala yang dijaga oleh Bani Syaibah ini merupakan berhala terbesar yang disembah oleh musyrikin Quraisy dan Bani Kinanah. Ini kita tak nafikan lah. Memang orang musyrikin Quraisy ni dia sentiasa kalau dia nak bersumpah ke, dia nak buat sesuatu perkara, dia akan sebut nama Al-Uzza. Abu Jahal pun masa dia nak berperang dengan Nabi dalam peperangan Badar, Abu Jahal pun sebut, kita ni berada di pihak yang benar dan kita ni duduk di bawah naungan pertolongan Al-Uzza. Sebab Al-Uzza tu maksud yang maha perkasa. Al-Aziz maha perkasa untuk lelaki, Al-Uzza ni untuk nama perempuan. Macam kita lah, Ramli lelaki, Ramlah perempuan. Macam tu. Okay? Jadi kata Al-Uzza ni kita duduk di bawah naungan Al-Uzza. Berhala Al-Uzza. Masa Khalid Al-Walid dah runtuhkan, kata Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ni, dia kata apa? Bila Khalid Al-Walid ni dah robohkan berhala Uzza ni di Nakhlah, Khalid pun balik. Nabi tanya dia, kamu nampak apa-apa tak? Kata Khalid, aku tak nampak apa-apa pun. Kata Nabi SAW, maksudnya kamu belum hancurkan lagi Al-Uzza. Kamu belum hancurkan lagi Al-Uzza. Khalid ni patah balik ke Nakhlah dalam keadaan dia marah lah. Dia geram. Sebab apa? Sebab berhala yang dirobohkan tu belum diapa-apakan lagi. Sampai dekat Nakhlah tu, dia nampak rupa-rupanya ada syaitan betina. Ada syaitan betina. Lalu kalau tak dalam riwayat, dia kata apa? Khalid ni tebas dengan pedang dia. Sampailah syaitan betina ni mati. Dan bila dia pulang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun kata, ya, itulah Al-Uzza. Itulah Al-Uzza. Itu antara riwayat lah, saya tak bincang banyak dan saya pun tak tahu detail lagi berkaitan tentang peristiwa inilah. Yang saya tahu yang itu sahaja riwayat dia. Okay. Nanti janganlah ibu-ibu tanya, syaitan tu boleh dipotong dengan pedang, wallahualam, saya tak tahu. Okay. Alright. Itu yang berlaku kepada dalam peristiwa Khalid Al-Walid membunuh ataupun memecahkan berhala Al-Uzza. Yang kedua, Sariyah Sa'ad bin Zaid Al-Ashhal. Okey, lokasi berhalanya namanya berhala Manat. Manat ni pula, siapa pula ni? Berhala apa ni? Manat. Manat, berhala apa ni? Siapa boleh tolong saya? Berhala Manat ni berhala apa? Yang tahu, mereka ada 3 kan, Dewi. Tak adalah macam berhala-berhala utama ada 3. Betul. Uzza, Manat, lagi satu apa tak ingat lah, mak pernah baca. Lata. Itu Manat. yang utama. Manat Dewi. Anak ya Allah, macam-macam. Apa dia? Manat ni macam Dewi Takdir lah Ustaz. Oh. Okey. Untuk berhala Manat ni, dia adalah berlawanan kepada Allah Al-Manan. Okay, dia adalah berhala yang dinamakan sempena dengan nama Allah Al-Manan. Ustaz, makna dia orang matchkan dengan Allah punya sifat lah Ustaz kan? Memanglah sebab mereka ni kan beriman. Mereka ni kan beriman kepada Allah Ta'ala. Memang beriman pun. Sebab itu mereka adanya ibadah tawaf, sa'i, ada ibadah tawaf, ibadah haji, umrah. Ada kan mereka ni bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim. Okay. Daripada ayat surah Nur tu sekejap Ustaz. Sebab saya pernah baca yang terbentuknya berhala ni asal daripada
lepas Nabi Idris. Diorang memuja macam Ustaz kata tadi lah, ulama bukanlah ulama, orang-orang penting yang diorang percaya. Okey, sebelum tu kita patah balik zaman awal. Ustaz cerita sikit. Daripada zaman Adam ke zaman Nabi Nuh AS. Zaman Nabi Idris ni tak ada lagi pensyirikan. Tidak ada lagi orang sembah berhala. Mereka masih lagi dengan tauhid yang benar lah yang dibawa oleh Nabi Adam AS. Nabi Adam, kemudian Nabi Idris. Daripada Adam ke Nuh, tempoh dia ada 10 generasi. 10 generasi ni tak disebut dalam detail berapa tahun, berapa ratus tahun tak diketahui. Tapi ada 10 generasi bertukar-tukar daripada zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh. Di antara 10 generasi tu adalah zaman Nabi Idris. Okay. Jadi dalam tempoh tu ada orang-orang soleh yang telah mati. Orang-orang soleh yang telah mati lah. Jadi bila mereka mati, orang-orang soleh ni, maka mereka tu dibinalah tugu-tugu peringatan orang-orang soleh ni. Satu generasi ni dibina sebagai peringatan. Siapa pun kalau meninggalnya seorang yang paling baik, yang disayangi dalam masyarakat, sudah tentulah dia ni akan rasa Allah Akbar, kita dah kematian seorang tokoh yang paling kita sayangi, kita cintai. Selalu kita sebut kematian dia menghidupkan. Sebab ni orang-orang baik kan. Jadinya syaitan datang dekat sini melakukan talbis iblis dia lah. Mula-mula dibina sekadar patung sebagai tugu peringatan. Tapi bila mati generasi ni, digantikan generasi yang berikutnya, maka bermulalah daripada tugu peringatan, akhirnya apa-apa benda kita bercerita pula kepada patung. Bercerita. Saya tak sembah patung, saya beriman pada Allah. Tapi dia mula bercerita. Syaitan datangkan dia punya jarum-jarum hasutan dia. Bercerita. Kemudian daripada mula bercerita, pindah satu generasi lagi, dia mula pula berdoa. Kemudian bawa satu generasi lagi, akhirnya membawa kepada penyembahan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh khusus cerita tentang 5 berhala tu yang Kak Azrina tadi dah share lah, ayat 23 surah Nuh tu. 5 berhala tu lah datang daripada generasi-generasi, 10 generasi, antara 10 generasi daripada Adam kepada Nabi Nuh AS. Okey, baik. Sekarang ni macam mana berhala ni dibawa sampai ke kota Mekah? Asalnya kota Mekah ni tak ada berhala. Jangan kata tak ada berhala. Manusia pun tak ada. Manusia pun tak ada. Yang mula-mula mendiami Mekah ni adalah Ibrahim dan Ismail. Mereka berdua ni lah yang membuka kota Mekah. Jadinya kota Mekah ni selepas zaman, selepas Ismail duduk di kota Mekah, datang satu kabilah. Namanya kabilah Bani Jurhum. Inilah kabilah pertama yang mendiami kota Mekah. Dan Nabi Ismail telah berkahwin dengan 2 anak gadis daripada kabilah Jurhum ni. Dan mereka adalah zuriat-zuriat mereka kan, keturunan-keturunan mereka. Bani Jurhum ni akhirnya didakwah, akhirnya berimanlah, mengikutlah syariat Nabi Ibrahim AS. Dia berimanlah, maksudnya saya cuba bayangkan mereka ni beragama seperti mana syariat agama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Okey, dia ikut syariat tu. Kemudian lepas Bani Jurhum ni baik ke jahat? Adalah yang baik, ada yang jahat, tapi mereka ni terkenal sebagai bangsa yang melakukan macam-macam kemaksiatan. Okey, disebut dalam sejarah. Dia buat macam-macam maksiat. Antaranya Bani Jurhum ni dia pernah melakukan perzinaan di dalam Kaabah. Ini pernah berlaku. Ini selepas zaman kewafatan Nabi Ismail dah. Ismail dah wafat dah. Generasi-generasi anak-anak selepas tu macam-macam kejahatan dia buatlah, jauh daripada agama. Lepas tu datang satu kabilah namanya kabilah Al-Khuza'ah. Kabilah Al-Khuza'ah ni dia datang daripada Yaman. Dia ni adik-beradik dengan Aus dan juga adik-beradik dengan Khazraj. Bila berlakunya satu empangan Ma'arib yang pecah di kota Yaman ni, jadi mereka ni adik-beradik ni pindah. Satu keluarga Khuza'ah pindah dekat Mekah, 2 lagi kabilah Yaman ni berpindah di Yathrib. Dia pindah, hijrah lah mereka ni. Jadi yang dekat Khuza'ah ni asalnya nak tumpang. Kabilah ni nak tumpang di kota Mekah. Tapi Bani Jurhum tak bagi. Dia tak bagi, taksub dia tak bagi. Apa yang berlaku? Maka mereka memerangi bangsa Khuza'ah. Berperang.
Berlakulah peperangan. Bila mereka berperang, takdir Allah, Jurhum ni kalah. Jurhum kalah. Bila Jurhum kalah, Khuza'ah yang asalnya nak tumpang, akhirnya dah menjadi tuan pula. Sebab dia menang. Kita datang nak minta jasa, nak tumpang je. Tapi mereka berperang, kita peranglah. Perang pula menang. Jadi dah menang, Bani Jurhum kalah, keluar daripada kota Mekah, maka digantilah dengan kabilah Bani Khuza'ah. Sebelum Bani Jurhum ni dia keluar daripada kota Mekah, dia telah buang semua pintu rumah dia, pedang-pedang dia dan segalanya, dia buang dalam perigi. Iaitu perigi Zamzam tu lah. Sebab dia tahu Zamzam inilah punca kehidupan di kota Mekah. Sebab kawasan kering kan, jadi ada air dekat situ menjadikan punca kehidupan. Jadi dia buang semua benda ni, barangan-barangan mereka dalam Telaga Zamzam, menyebabkan Telaga Zamzam ni tersumbat. Telaga Zamzam tersumbat. Bila Telaga Zamzam tersumbat, dengan impiannya orang Mekah ni tak boleh hidup lah. Orang Mekah ni, Bani Khuza'ah tak boleh hidup. Tapi kita kena tahu, orang Mekah ketika itu dah dapat dah sumber ekonomi melalui jemaah haji. Jemaah haji dah ada mula datang kan ke kota Mekah untuk beribadah dan sebagainya. Maka dekat situ datangnya sumber ekonomi lah. Orang datang, ada crowd, kita boleh buat muamalah lah. Berniaga, berjual, buat servis itu dan ini. Jadi ada pendapatan dekat situ. Okey. Jadi Bani Khuza'ah duduk. Dalam kalangan Bani Khuza'ah ni, mereka ni beriman dengan agama apa? Masih lagi lah adanya unsur-unsur keagamaan daripada Nabi Ibrahim AS. Mereka duduk di Kaabah, orang datang buat ibadah haji sebagainya kan. Jadinya Bani Khuza'ah ni ada seorang ketua kampung dia lah. Namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni orang baik. Okey, orang baik, orang soleh, ketua daripada kalangan Bani Khuza'ah. Dia ni dihormatilah dalam kalangan Bani Khuza'ah. Pendek ceritanya, satu hari mereka ni berjalan pergi ke Syam. Okey, Amru bin Luhai ni pergi ke Syam. Ketika dia berada dekat Syam, dia tengok orang-orang yang berada dekat Syam ni menyembah berhala. Saya tak ingat nama berhala yang disembah tu. Ini berhala pertama yang dibawa daripada Syam. Dia tengok orang Syam ni pula, dia kata apa? Kami ni sejak sembah berhala ni, kami rasakan rezeki kami di bumi Syam ni luas dah. Ada testimoni lah, dia bawa testimoni. Okay, berhala yang kami sembah ni, testimoni dia berkesan. Kami dapat murah rezeki lah, itu ini dan sebagainya. Maka Amru bin Luhai ni tak fikir panjang, dia pun bawa pulang berhala tu, lalu diletakkan di kota Mekah. Berhala pertama yang dibawa ke kota Mekah. Dan orang-orang Mekah ni tak lawan pun cakap Amru bin Luhai. Amru bin Luhai kata apa? Dia tak kata kita sembah berhala. Cuma dia letakkan berhala itu sebagai perantaraan. Perantaraan. Okey. Dekat sinilah ada beberapa pengajaran. Pertama pengajaran dia. Kat sini pengajaran dia. Pertama pengajaran dia. Berhala yang disembah oleh Quraisy ini, pertama, kenapa orang Mekah ni tak lawan cakap Amru bin Luhai? Sebabnya mereka rasa syok. Dia ada rasa syok. Dulu kita beribadah hanya menghadap kepada Kaabah sahaja. Sekarang ni kita beribadah dengan perantaraan ni, kita nampak berhala yang ada telinga, yang ada mata, yang ada mulut, yang ada tangan ni. Sudah tentulah dia ada rasa perasaan tu. Sebab bila saya bercakap, saya nampak telinga Tuhan. Seolah-olahnya Tuhan mendengar apa yang kita cakap. Bila saya bercakap, saya nampak bentuk muka Tuhan ni. Satu perasaan lah, satu perasaan yang kita rasa macam lebih khusyuk misalnya. Sebab itu agama ni dia tak boleh dilakukan dengan logik akal. Dia mesti dilakukan dengan panduan syariat. Kalau tidak, kita akan tertipulah dengan amal-amal macam ni. Yang orang Mekah zaman tu mula rasakan, oi, kita rasa betul lah, kita rasa lebih seronok beribadah. Cuba ibu-ibu bayangkan, bila kita beribadah sekarang ni, depan kita kosong kan, dengan depan kita ada sesuatu, something yang kita sedang abdikan diri pada dia. Kita akan rasa something yang tak boleh nak cakap. Contohlah, itu bayangan saya lah, bayangan saya. Okay? Perasaan tu lah yang membuat orang Mekah ni suka. Kedua, kenapa dia tak lawan kata Amru bin Luhai? Sebab Amru bin Luhai ni orang yang dihormati. Okay? Dia orang soleh. Kan kita selalu kata, takkanlah ustaz nak menipu kan? Contohlah, takkanlah ustaz nak menipu. Macam itulah mungkin orang Mekah kata,
Takkanlah Amru Biluhai nak tipu kita. Dah dia ni orang soleh, yang paling soleh dalam kalangan kita, dia suruh buat, kita buat lah. Jadi macam itulah yang berlaku. Jadi pengajaran dekat sini ibu. Pertama tadi pengajaran dia iaitu agama ni tak ikut logik lah. Agama ni dia mesti mengikut syariat, panduan syariat. Logik ni bukan tak boleh berfikir, boleh berfikir. Tapi apa yang kita lakukan berpandukan kepada syariat yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita jangan taksub kepada seseorang. Jangan taksub. Kalau benda tu batil, walaupun cakap daripada orang yang paling baik pun tetap ditolak. Tetap ditolak. Sebab kita tak beriman kepada taksub kepada seseorang. Ini ajaran agama kita. Kita tak akan taksub kepada seseorang. Kalau dia salah, tetap salah. Macam saya mengajar tuan-tuan. Kalau saya salah, tetap saya salah. Saya tetap salah. Dan saya kena akui yang saya salah. Okay, saya tak boleh kata, oh saya mesti pertahankan. Tidak. Okay, yang ini adalah perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah pengajaran kepada kita. Jangan taksub kepada seseorang. Terbukti dia salah, jangan nafikan. Dia salah, tetap salah. Dan itu mungkin satu pintu kepada dia yang membawa dia untuk menjadi lebih baik. Kita tak tahu kan, menjadikan pintu taubat kepada dia. Allah Ta'ala berkehendak untuk jadikan dia lebih baik. Allah Ta'ala sedarkan dia daripada dunia lagi. Ini adalah satu kesilapan. Yang penting kita jangan taksub. Yang ketiga pula, berhala tu dia datang daripada Syam. Bagi orang Mekah zaman tu, Syam adalah bumi Anbiya. Syam ni bumi Anbiya. Tempat orang-orang saleh, tempat para nabi dilahirkan di Syam ni. Ada Palestin, ada Syria, Nabi Ibrahim, para anbiya dahulu, semuanya kebanyakan datang daripada sana. Okey. Jadinya, bagi mereka yang bawa ni orang saleh, yang datang berhala ni daripada negeri yang mereka segani lah, daripada bumi Syam. Jadi tak cakap banyak, kita ikut sajalah, sembah saja apa yang disuruh. Macam itulah dengan kita. Saya minta maaf saya sebut tak semua benda yang datang daripada Arab tu betul. Itu pengajaran dia. Tak semua daripada Arab. Kita ni pula bila dengar daripada Arab je, Arab kan? Oh bagus ni. Ni Arab je. Bagus ni. Datang daripada mana ni? Arab. Arab. Okey, semua betul. Tak semua yang betul. Tak semua. Okey. Kita kan selalu macam tu. Dalil kita ni kalau orang Arab buat mesti betul. Tak tak semuanya. Tak semuanya betul. Sebab itulah yang berlaku kepada orang-orang Mekah. Dan bermulalah daripada berhala yang dibawa oleh Amru bin Luhai, akhirnya menjadi berhala-berhala yang sangat banyak, mencecah 300 lebih di kawasan Tawaf itu sahaja. Yang itu yang telah dirobohkan oleh Nabi pada pembukaan kota Mekah. Manakala berhala-berhala yang dilakukan dalam syariah-syariah yang kita tengah bincang ni adalah berhala-berhala besar yang diletakkan di penjuru-penjuru khusus di sekitar kota Mekah. Ini dia telah letak ada khusus-khusus ni. Berhala-berhala yang paling utamalah yang disembah oleh kabilah-kabilah ni. Okey? Itulah sejarah berlakunya penyembahan berhala di kota Mekah. Sebab itu, kalau nak kata mereka ni beriman dengan siapa, dia ikut syariat Nabi Ibrahim. Tapi mereka melakukan bid'ah. Ini namanya bid'ah. Iaitu mereka-reka dalam hal agama. Menyembah berhala yang mereka cipta. Okey, betul. Terima kasih Kak Amira, betul. Berhala yang pertama yang dibawa namanya berhala Hubal. Berhala yang pertama tu berhala Hubal. Okey. Alright, sekejap saya tengok. Okey, berhala tu adalah berhala Hubal. Okey, namanya berhala Hubal. Dia macam ni lah, dia kata, okey kalau kamu nak murah rezeki misalnya, sebab setiap berhala ni dia ada dia punya peranan dia. Ada peranan dia. Kalau kamu sembah berhala ni, murah rezeki. Contohlah, ni berhala yang membawa kekayaan. Kalau kamu nak dapatkan keperkasaan, inilah berhala dia. Berhala yang memberikan kekuatan. Saya rasa dalam agama-agama yang lain, ada dewa-dewi yang berperanan seperti itu. Dewa kekayaan lah, dewa kebahagiaan lah dan sebagainya lah. Mungkin dewa Hubal ni, berhala Hubal ni, kalau kamu nak musim menuai, ini berhala dia. Musim tengkujuh, ini berhala dia. Musim cuti sekolah, ini berhala dia. Musim durian, ini berhala dia. Maksudnya tahu kan kalau ada berhala-berhala yang jadi macam tu. Contohlah okey, itulah secara ringkasnya cerita tentang asal usul berhala yang datang ke dunia ni dan berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah.
Okay? Tapi pengajaran yang paling utama sekali Nabi SAW, benda yang paling asas adalah menegakkan tauhid. Apa-apa yang tu Nabi rubuhkan. Dan Nabi SAW tak usik pun Kaabah. Kalau kita tengok pada sejarah, Kaabah ni adalah binaan daripada Quraisy. Binaan yang dibina oleh Ibrahim dan Ismail tak sama dengan binaan Quraisy. Sebab Quraisy telah membina Kaabah yang baru ni adalah pada zaman usia Nabi 35 tahun. Ini kan kita dah bincang dahulu kan. Sebelum Nabi jadi Rasul tu, yang Nabi telah alihkan Hajarul Aswad di tempat asalnya tu, dirobohkan Kaabah dan dibina semula. Jadi Kaabah yang ibu-ibu tengok hari ni adalah model daripada Quraisy, bukan model daripada Ibrahim. Tapi Nabi tak usik sebab bagi Nabi SAW dia bukan isu yang utama lah. Dia bukan isu yang utama. Okay? Dia bukan keutamaan. Keutamaan kita dalam hal-hal yang lebih penting. Sebab itu kepimpinan Muslim ni di dunia Islam hari ni, kita tengok pemimpin-pemimpin utama ni, ada pemimpin yang retorik dan ada pemimpin yang betul-betul buat kerja. Caranya macam mana? Kita tengok apa yang mereka perjuangkan. Saya misal kan, saya ada jumpa seorang pemimpin ni. Saya tak nak bincang lah, ibu-ibu ada record kan, saya tak nak lah. Dia bagi tahu saya satu perkara macam ni. Dia kata kalau kita nak kenal seorang pemimpin ni, kita jangan tengok isu-isu yang picisan. Contoh ni minta maaf, ni tak ada kaitan tapi saya nak bagi contoh je. Pemimpin ni kata apa? Kalau pemimpin tu dia jaga solat, pemimpin tu dia imamkan solat, pemimpin tu dia tak salam dengan perempuan, betul apa dia buat? Betul. Tapi itu bukan portfolio dia. Maksudnya dia masih lagi belum jalankan tugas dia. Kita ni, bangsa kita ni, dia tengok benda macam tu. Oh, kalau pemimpin tu buat macam tu, maksudnya pemimpin ni bagus. Sebenarnya dia belum bagus lagi. Kalau dia tak laksanakan tugas dia. Tugas dia apa? Dia kena perjuangkan betul-betul lah apa yang ditugaskan. Kalau dia menteri sekian, dia kena perjuangkan betul-betul. Kalau dia bertugas sebagai menteri yang macam ni pula, dia kena buat betul-betul. Yang dia tak salam perempuan, yang dia boleh jadi imam solat, yang dia boleh azan ke, boleh mengaji ke, itu hanya bersifat individu, bukan sifat pemimpin. Itu baru sifat individu. Tapi kita ni terlalu, benda-benda macam itulah yang dimainkan kan, supaya kita ni rasa taksub, seronok pada pemimpin. Baguslah pemimpin ni. Itu kesilapan kita lah. Itu kesilapan kita. Jadinya, saya tak nak tuju pada sesiapa ya, tapi nak bagi tahu kepada ibu-ibu, pemimpin ni macam baginda Nabi SAW. Kita kena bezakan tugas dia sebagai pemimpin dan sifat dia sebagai seorang individu. Sebagai seorang individu Muslim. Sebagai seorang pemimpin, kalau dia pandai mengaji, pandai jadi imam, itu memang asas lah. Itu memang asas. Belum lagi kita kata dia paling perfect. Yang perfect adalah bila dia jalankan tugas dia. Dan itu ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Okay? Nabi SAW dia tak buat merewang-rewang benda-benda yang bukan-bukan. Dia terus kepada apa yang perlu dia laksanakan. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita tengok syariah yang kedua. Kejap. Okey, sebelum tu ada soalan apa-apa ke? Sebelum kita maju kepada yang kedua ni, ada apa-apa soalan ke? Okey. Ustaz. Okey. Ya. Ustaz, maknanya kan Ustaz, Rasulullah SAW ini tak pernah pecah ke mana-mana berhala dengan tangan baginda sendiri kan Ustaz? Pernah. Oh ya, kalau yang masa Nabi selepas tawaf pembukaan kota Mekah tu, Nabi gunakan busur kan, busur panah tu. Jadi tak pernah lah maksudnya. Pukul berhala dengan tangan tak adalah, tapi kalau nak kata Nabi bertindak sendiri ada. Yang berhala-berhala di sekitar Kaabah tu lah Nabi robohkan, cuma Nabi tolak gunakan busur panah. Itu adalah. Baik. Okey, baik, kita tengok syariah yang kedua, syariah Sa'ad bin Zaid al-Ashhal.
Dalam bulan yang sama, 20 orang tentera berkuda yang dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid pula dihantar oleh Nabi ke Mushallal, sebuah daerah yang menempatkan patung berhala Manat yang disembah oleh Bani Kalb, Khuza'ah, Aus, Khazraj dan Ghassan sebelum ini. Seperti mana yang ditugaskan oleh Nabi SAW, Sa'ad dan pasukannya berjaya melaksanakan misi mereka untuk menghancurkan patung berhala Manat, biarpun telah dihalang oleh seorang wanita berkulit hitam yang kusut masai rambutnya. Okay, dia sebab setiap berhala ni dia punya penjaga-penjaga dia lah yang telah ditugaskan. Okay, jadi mereka ni lah yang halang tentera-tentera sahabat Nabi ni untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Okay, namun akhirnya penjaga ni dia masuk Islam lah, sebab dia rasa taksub kepada berhala dia. Kamu takkan boleh usik berhala saya ni. Kamu buat apa saja berhala saya ni akan buat itu buat ini. Lalu Sa'ad bin Zaid ni dia tunjukkanlah, dia robohkan berhala tu, dia kata mana ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Akhirnya penjaga yang dah berjaga berpuluh tahun mungkin berhala-berhala yang disembah ni, dia tengok berhala tu tak boleh pertahankan diri. Sebab daripada itu datang hidayah dan dia akhirnya memeluk Islam. Okay, wanita ni akhirnya memeluk agama Islam. Diberimalah kepada Allah Ta'ala. Sebab berhala tu tak boleh buat apa-apa. Okay, ini antaranya. Tapi saya pernah tanya, saya tanya pada kawan saya lah, dia dan Muslim. Saya tanya pada dia, betul ke mereka ni sembah berhala? Saya rasa saya pernah cerita pada ibu-ibu. Bagi sekian agama ni, saya tak sebut lah sebab kita ada record kan. Mereka ni ada 3 kategori. Dia terpisah lah. Pertama, mereka tak menyembah berhala. Mereka memang tak sembah berhala. Okay, mereka tak sembah berhala. Mereka bersembahyang dengan meditasi. Itu yang pertama. Ini saya sendiri tanyalah. Saya tanya dia, betul ke kamu sembah berhala? Sebab kita nak cakap lah berhala ni tak ada manfaat, tak datang mudarat dan sebagainya kan. Dia kata saya tak sembah berhala. Saya sembahyang dengan meditasi. Maksudnya berhala tak ada. Dia duduk diam-diam, dia meditasi. Dan dia kata mereka yang buat macam ni selalunya adalah golongan yang kita kata vegetarian lah. Kalau kita tengok ada sekian agama ni yang mereka ni vegetarian, tak makan daging, tak makan benda yang berdarah ataupun yang merah-merah ni, mereka ni yang duduk di kelompok pertama ni, dia meditasi. Kelompok yang kedua pula, dia kata agama yang sama tapi ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ni pula, dia pun meyakini berhala tu tak ada kuasa. Berhala bukan Tuhan. Tapi berhala itu adalah sebagai perantara. Dia macam yang pertama tadi, tapi dia sembah berhala. Dia akan menyembah depan berhala dia. Kenapa sembah depan berhala? Sebab bagi dia berhala tu adalah sebagai perantara. Dia rasa wakil lah. Rasa dirinya kotor. Saya ni tak boleh cakap dengan Tuhan direct. Saya ni banyak dosa dan sebagainya. Jadi saya perlukan kepada perantara. Bagi dia berhala tu adalah perantara. Still dia rasa berhala tu ada kuasa lah kan. Hidup lah sebab dia boleh jadi perantara dengan Tuhan. Tapi dia kata sebahagian mereka dah berubah dah. Dia melihat berhala tu dengan satu perasaan. Dia adalah golongan pertama tadi. Tapi dah berpindah ke golongan kedua. Iaitu bermula daripada meditasi. Rasa jemu lah kan. Dia duduk seorang-seorang, pejam mata, bayangkan itu ini. Tak rasa apa-apa. Dia tak rasa roh ibadah tu lah. Mungkin lah kan. Tapi dia kata bila dia tengok berhala tu, ada rasa syok tu. Dia rasa seronok lah sebab dia dah boleh bayangkan macam mana fizikal Tuhan tu lah. Dia bawa kedua. Tapi patung ada kuasa tak? Bagi dia tak ada kuasa. Hanya perantara saja, wakil saja ataupun objek untuk dia sembah. Okay. Yang ketiga tu, betul, meditasi tu macam bertafakur. Kalau ibu-ibu pernah perasan, dia agama yang duduk diam, bersila, tangan dia macam ni, lepas tu dia tenang je kan. Itu meditasi dia lah, sembahyang dia. Ketiga, dia kata tak nafikan, memang ada kelompok dalam agama mereka yang menyembah berhala tu dengan niat memang berhala itulah Tuhan mereka. Ada. Okay. Alright, memang adalah yang jadikan berhala tu sebagai Tuhan. Ini ada 3 lah pecahan kepada kelompok ni lah. Mereka sendiri, saya pernah tanya, dia sendiri mengaku memang macam itulah keadaannya
di antara mereka. Ni satu agama ni lah. Saya tak cerita lah agama mana. Ada satu agama ni, dia pecah pada 3. Memang itulah pandangan mereka. Okey. Baik. Lepas tu bila saya tanya, kalau saya kata berhala tu tak ada manfaat, tak ada mudarat, macam mana pula? Dia kata, ya saya setuju. Memang patung. Dia kata memang patung. Kami mengakui dia memang patung. Dan dia tak ada apa-apa. Saya tak tahulah, mungkin sebab kawan saya ni dia dah terlalu moden kot kan. Jadi dia pun tak rasa apa-apa pun tentang tu berhala yang dia sembah. Macam tu pula. Okey. Mungkin kena cari orang yang lebih tradisional lah kot nak dapat pandangan. Tapi yang saya perbualan dengan kawan-kawan ni yang bukan dan Muslim ni, ada yang seorang kawan saya ni masuk Islam, ada 2 orang. Kita dakwah yang masuk Islam juga. Dia sendiri mengakui bagi ajaran agama mereka ni, dia tak ada pengajian macam agama Islam. Dalam pengajian agama Islam ni kita belajar. Quran ni dipelajari, ada tafsir, ada tadabbur, sejarah Nabi ni dipelajari, hukum hakam ni dipelajari, ada kelas-kelas tambahan. Dibuat kelas-kelas fardu ain, tapi tidak pada agama mereka. Mana-mana agama tidak ada. Mana-mana agama. Sebab dia kata apa? Kalau kami belajar agama asal, dia kata, dulu kalau kami belajar, lagi confused. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Lagi belajar, lagi celaru. Yang ini dia kata tak payah belajar lah. Tak payah belajar. Ikut je. Mak dia kata macam tu je lah. Dia kata. Tapi dia tak jumpa kepuasan lah. Tak jumpa kepuasan. Dan dia berpegang tu rapuh. Sebab dia kata benda tu sekadar rasa ikut je. Jadi dia tak puas. Tapi bila dia belajar dalam agama Islam ni, lagi dia belajar, lagi puas. Lagi belajar, lagi seronok. Lagi dia belajar, lagi dia jumpa macam-macam jawapan. Jadi sebab itu dia yakin kepada agama fitrah ni lah, agama Islam. Ini sahabat saya lah, berbualan dengan mereka ni lah. Okey, baik, kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga iaitu Sariyah Amru bin Al-As. Berhala yang mereka sembah namanya berhala Suwa'. Okey, berhala yang mereka sembah itu adalah berhala Suwa'. Kejap siap. Saya minta maaf. Kejap saya cek. Okey, berhala Suwa'. Selain daripada Sariyah Khalid yang diutuskan untuk menghancurkan berhala, Sariyah Amru bin Al-As juga dihantar untuk melaksanakan misi yang sama. Namun pasukan itu ditugaskan ke Ruhaib untuk menghancurkan berhala Suwa' yang dijaga oleh kabilah Huzail. Sebaik sahaja mereka menyaksikan berhala Suwa' yang dipuja dan disembah sebelum ini telah hancur dan dimusnahkan oleh pasukan Amru, akhirnya penjaga berhala mereka berkata, aku menyerah diri dan beriman kepada Allah. Saya minta maaf, saya tertukar tadi. Yang beriman penjaga berhala Suwa' ni. Penjaga berhala Manat tak beriman. Okay? Penjaga berhala Manat dia tak beriman. Yang beriman adalah penjaga berhala Suwa' di Ruhaib. Dia ni saja yang beriman. Okey. Baik. Suwa' ni saya tak tahu dia asal daripada mana. Yang saya tahu ada 4. Lata, Uzza, Manat, Dzulkarnain. Ini ada 4 berhala yang besar. Okey, ini 4 berhala yang besar. Yang Manat adalah berhala yang dinisbahkan kepada Allah Al-Manan. Berhala Uzza yang dinisbahkan kepada Allah Al-Aziz. Berhala Lata pula adalah berhala yang dinisbahkan kepada Allah. Nama Allah tu kalau ditukarkan jadi muannas jadi Lata. Okey. Jadi dia kata Allah ni Allah yang disembah, maka adanya Allah perempuan yang disembah namanya Lata. Kalau ada Allah yang perkasa, ada Allah perempuan yang perkasa, Al-Uzza. Kalau ada Allah Al-Manan, maka adalah berhala yang namanya Manat. Ini antaralah yang disembah oleh mereka. Okey. Baik, kemudian yang keempat iaitu Sariyah Khalid bin Al-Walid. Ini dihantar pada bulan Syawal. Okey, di kat sini ada satu kisah lah. Ada kisah yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid. Okey, tentera muslimin 350 orang, penempatan Bani Juzaimah. Setelah pulang daripada misi menghancurkan berhala Uzza, Nabi terus menugaskan Khalid bersama-sama dengan 350 tentera
dalam kalangan Muhajirin, Ansar dan Bani Sulaim untuk berdakwah kepada Bani Juzaimah. Tiba di penempatan Bani Juzaimah, Khalid dan pasukannya menyeru mereka kepada Islam seperti mana yang diarahkan oleh Nabi SAW. Mendengar seruan dakwah ini, Bani Juzaimah menjawab, kami berubah. Dalam erti kata yang lain, Bani Juzaimah sudi berubah dengan meninggalkan agama asal mereka kepada agama Islam. Namun, kerana Khalid tersalah faham dengan menyangka mereka masih enggan menerima Islam, maka beliau memerintahkan agar terus menyerang dan menawan Bani Juzaimah. Seterusnya, Khalid menyerahkan tawanan tersebut kepada tentera muslimin yang hadir pada ketika itu. Saat suatu hari, Khalid memerintahkan agar semua tawanan perang dibunuh. Arahan Khalid ini disanggah oleh para sahabat daripada kalangan Ansar dan Muhajirin. Adapun daripada Bani Sulaim, mereka mematuhinya dengan melaksanakan arahan tersebut. Okey, apa maksudnya ibu-ibu? Masa Khalid ni, dia pergi ke penempatan Bani Juzaimah ni. Bani Juzaimah ni dia kata apa? Kami berubah. Ataupun dalam riwayat sirah dia kata apa? Kami tinggalkan agama kami. Khalid Al-Walid, bila dia dengar perkataan tu, dia tak suka. Sebab apa? Bagi dia perkataan tu tak cukup. Dia menganggap perkataan itu adalah sebagai alasan. Sepatutnya yang kamu kena sebut apa? Iaitu kami memeluk Islam. Yang itu yang Khalid nak. Tapi bila dia kata kami berubah. Berubah apa? Macam benda tu umum, tak selesai masalah. Berubah apa? Maksudnya tinggalkan agama asal. Tinggalkan agama asal, dia kata kami berubah. Ataupun kami tinggalkan agama asal. Tapi tak bagi tahu kamu memeluk Islam ke tidak. Jadi Khalid ni dia rasa perkataan tu tak mencukupi lah. Dan dia rasa tak puas. Dan dia masih lagi syak mereka tu hanya sekadar berdalih, beralasan. Sebab takut hendak dibunuh, maka mereka hanya mengucapkan ucapan yang separuh masak macam tu. Ini pandangan Khalid. Khalid buat justifikasi sendiri. Okay? Jadi semua kabilah Bani Juzaimah ni ditawan. Khalid tawan. Dan bila ditanya, Bani Juzaimah ni tetap dengan jawapan dia. Kami berubah, kami tinggalkan agama asal. Bagi Khalid dia dengar pula, dia tak puas hati. Kenapa kamu tak sebut kami Islam kan? Dia, macam itulah. Jadi Khalid ni tak puas hati, dia perintahkan tentera-tentera Islam ketika itu, ada 3 kabilah, Ansar, Muhajirin, Bani Sulaim. Ansar dan Muhajirin ni memang diakui lah keimanan dia. Dia tak nak ikut cakap Khalid. Dia kata kita tak boleh jatuhkan hukuman mati kepada tawanan ni. Sebab mereka dah kata mereka berubah. Maksudnya dah masuk Islam. Husnuzannya kata dah. Mereka dah beriman dah. Jadi mereka tak patuhi arahan Khalid sebagai ketua perang. Tapi Bani Sulaim, kita kenal Bani Sulaim ni adalah bangsa perang. Bani Sulaim. Bila dia dengar arahan Khalid dan dia patuh. Dan dia bunuh tawanan tersebut. Okay. Bila tawanan tersebut dibunuh, maka sebahagian para sahabat Ansar dan Muhajirin tak puas hati dengan keputusan Khalid. Tak puas hati. Lalu tengok para sahabat yang tidak puas hati dengan arahan Khalid ni akhirnya mengadu pada Nabi. Lantas Nabi mengangkat kedua-dua tangannya baginda sambil berdoa, wahai Allah, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Doa tersebut Rasulullah mengulangi sebanyak 2 kali. Maksudnya Nabi SAW pun tak setuju dengan keputusan Khalid. Sebab siapa kita yang boleh baca isi hati seseorang? Walaupun itu adalah sebagai alasan dan sebagainya, itu bukan hujah untuk kita buat sesuatu kepada orang lain. Okay? Contohlah, ada orang masuk Islam. Kita pun tuduh dia. Alah, dia masuk Islam sebab nak kahwin lah tu. Contohlah. Kan mulut kita semua macam tak ada syurga kan. Dia masuk Islam sebab nak kahwin lah tu. Dia ada je ayat kita, hati-hati. Nabi SAW tak setuju. Okay? Sebab siapa kita yang boleh baca hati orang? Boleh jadi itu salah satu daripada pintu hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah datangkan pintu hidayah tu melalui perkahwinan. Allah datangkan pintu hidayah tu melalui macam-macam cara. Jadi kita tak ada hak untuk mengatakan seseorang itu berhelah ataupun seseorang itu beralasan. Okay? Jadi Nabi sendiri pun kata aku lepas dirilah daripada keputusan yang dilakukan oleh Khalid. Lalu Nabi menasihati Khalid yang berselisih faham. Berhati-hatilah wahai Khalid, demi Allah, andai gunung Uhud bertukar menjadi emas, lalu engkau sedekahkan emas-emas itu di jalan Allah sekalipun, pasti engkau tidak akan dapat menggantikan para sahabat aku. Hadis ni selalu disebutkan oleh para ulama menunjukkan kepada kita
kedudukan para sahabat yang sangat hebat dan besar jasa mereka di dalam Islam. Nabi mengumpamakan para sahabat itu, kalaulah gunung Uhud yang besar tu berganti emas, kita sedekahkan semua duit tu, dia tetap takkan sama dengan para sahabat baginda Nabi SAW. Kenapa Nabi sebut macam ni kepada Khalid? Sebab Nabi nak kata, Bani Juzaimah yang beriman tu semua sahabat aku. Kalau dia beriman, dia sahabat aku. Dan kamu bunuh dia, kamu tak layak. Maksudnya, kamu tak layak untuk tandingi mereka. Kalau kamu sedekahkan pun emas sebesar gunung Uhud pun takkan dapat menandingi para sahabat Nabi SAW. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi. Okay? Itu sebagai peringatan kepada kita lah. Okay. Kemudian, biarpun tindakan Khalid itu tidak dipersetujui oleh Nabi, namun Nabi tetap bertanggungjawab terhadapnya dengan mengutus Ali kepada Bani Juzaimah untuk membayar pampasan terhadap mangsa yang terbunuh dan kerugian-kerugian yang dialami oleh mereka. Ini barulah the real leader lah. Barulah pemimpin yang sejati. Sebab Nabi SAW walaupun tak setuju dengan Khalid, Nabi tak kata, Khalid kau pergi bayar diat, bayar denda pampasan. Tak ada. Nabi sebagai pemimpin, Nabi sendiri yang ambil keputusan untuk membayar denda bagi Khalid bin Al-Walid. Nabi bertanggungjawab. Sebab itu kalau kita tengok hari ini, ada beza di antara bos dan ada beza di antara leader. Bos ni dia arah-arah je, suruh-suruh je kan. Kalau salah, letakkan beban tu pada pekerja dia. Tapi kalau leader, dia berjaya sama-sama, dia salah pun sama-sama, dia kalah pun sama-sama. Dia mendukung sama-sama dengan pekerja-pekerja dia. Dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita sebagai satu teladan. Dan pengajaran di sini juga menunjukkan kepada kita, bila Allah Ta'ala sebut al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, maka jihad itu dia ada syarat-syarat dia. Okay, ini kita pernah bincang pada awal kuliah kita dulu. Jihad itu dia ada syarat-syarat dia. Dia tak sama macam orang lain keluar berperang. Okay. Mereka berperang, peranglah dengan macam-macam misi. Tapi Allah dan Rasul ni telah meletakkan syarat-syarat di dalam jihad dia. Tak boleh bunuh orang sesuka hati, tak boleh bunuh orang tua, bunuh perempuan, bunuh kanak-kanak, tak boleh runtuhkan rumah ibadat, tak boleh tebang pokok, tak boleh bakar kebun. Syarat-syarat dia. Termasuklah dalam hal seperti ini. Kita tak ada alasan untuk langgar hukum Tuhan. Walaupun kita berada dalam keadaan yang berisiko. Yelah, mungkin Khalid dia berfikir, kalau saya tak bunuh dia, mungkin ni Hela, boleh jadi dia akan bunuh saya. Sebab Khalid ni orang berpengalaman kan di medan perang. Mungkin dia boleh baca. Kita tak tahu. Tapi Nabi SAW tetap di atas landasan syariat. Kalau dia dah beriman, kita tak ada alasan nak kata dia tak beriman. Sebab kita tak tahu isi hati dia. Jadi Nabi SAW tetap membayar diat dan juga pampasan. Okey. Baik, inilah 4 syariah yang kita dapat sentuh pada hari ini. Khususnya bercerita berkaitan tentang berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy dan dirobohkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi tutup semua pintu-pintu kesyirikan. Dan Nabi SAW nak semua orang yang duduk di bawah pemerintahan Nabi beriman kepada Allah dan juga Rasul. Termasuklah dalam peristiwa Sariyah Khalid Al-Walid ni pada bulan Syawal. Selepas ni insya-Allah kita akan sentuh dalam peristiwa peperangan Hunain. Di perang Hunain ni panjanglah kita bincang. Sebab dalam perang Hunain ni ada satu pengajaran yang paling besar. Okey, iaitu dalam kalangan sahabat Nabi mula rasa gah. Dia mula ada rasa macam, bukan nak kata sombong. Dia bukan sombong, dia rasa macam ada rasa overconfident. Dia tak letakkan kebergantungan dia pada Allah. Tapi dia letak kebergantungan dia pada makhluk. Allah tegur mereka dan Allah datangkan kekalahan kepada mereka. Pusingan pertama tu mereka kalah sebelum datang pusingan yang kedua. Okey. Perang Hunain ni dia akan bersambung-sambung. Dia ada berlaku perang Hunain dan dia akan berlaku perang perang Taif. Perang Hunain dan perang Taif. Dia berlaku secara berturutan. Okey. Ini adalah sebagai penutup kepada tahun ke-8 Hijrah. Okey. Baik, saya berhenti dekat sini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Action. Boleh jugalah kot action lah action boleh lah juga. Dia macam lagak sikit lah sebab dia yakin
Sebab buat pertama kalinya tentera Islam ketika itu ramai. Sebab dia dah bergabung. Orang Ansar, orang Muhajirin dan orang Quraisy. Dan mereka pergi perang Hunain ni dengan kelengkapan komplit yang ditaja oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ni dia bagi baju besi komplit. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang biasa keluar perang, bagi mereka perang dalam keadaan tak pernah komplit, tiba-tiba komplit, dia rasa wah kita confirm menang ni. Confirm menang. Yang itu Allah Ta'ala tegur. Sebab Allah Ta'ala tak nak manusia ni bersandar semua perkara tu pada makhluk. Tapi Allah nak manusia bersandar kepada dia. Okey? Baik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Okay, kita tutup dah Ustaz. Tak ada buka salam Okey, boleh je. Baik, Alhamdulillah. Nak buka salam ke? Tutup Tutup je lah. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Atas perkongsian hari ini, best lah. Sedikit sebanyak kita dapat tahu berhala-berhala yang ada pada zaman Rasulullah dan kisah 4 sehari-hari ini, Masya Allah. Rasulullah bukan sahaja dapat pecahkan berhala-berhala yang ada tu, tapi berhala-berhala yang ada di dalam hati-hati para sahabat, Masya Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim pengurusan Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan biar kita daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Hari ni 5.15 petang sikit. Bahan Ustaz Okey. 5.15 petang hari ini kita bersama dengan sekejap Ustaz, ya Allah dah lost pula. Okey. Petang ini kita bersama dengan Ustaz Farid Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kitab dengan kitab Syarah Safinah An-Najah 5.15 petang dan pada pukul 8 malam Selasa pula 8 malam ini kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini, dan kuliah isyak kita bersama dengan Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran dan makhrajul huruf dan bacaan surah Al-Mulk. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Tu'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tak buka mic. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.